Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni Sahih Bukhari. Kitabul iman ya, kitabul iman kita masih baca bab yang ke-17. Babun fa in tabu wa aqamus salah wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Bab yang ke-17 ya. Berbahasan tentang tajuk bab. Menurut Hafiz Ibn Hajar, berdasarkan riwayat perkataan babun dibaca dengan bertanwin babun, bukan babu, dia babun. Ia merupakan khabar mubtada mahzuf. Khabar mubtada mahzuf yang dibuang. Dah, ada mubtada yang dibuang dah. Khabar dia bukan mubtada, ia khabar mubtada dah. Ada depan sesuatu dah. Takdirnya haza dah. Haza tu lah mubtada dah. Haza babun fi tafsir qawlihi ta'ala. Dah. Haza tu mubtada, babun khabar fi tafsir qawlihi ta'ala. Boleh juga perkataan itu di i'rab dengan mudhaf. Dan ditakdirkan begini. Takdir ni kita anggap kita bubuh benda tak ada lah. Takdirkan sebegini ni. Haza babu tafsir qawli ta'ala dah. Kedua-duanya bermaksud ini adalah bab tentang tafsiran firman Allah SWT. Hafiz Badruddin Aini tidak bersetuju dengan pendapat yang diutarakan oleh birasnya. Itulah. Jadi Badruddin Aini ni birah. Jadi dia nikah dengan anak Tok Guru sama-sama lah. Anak Tok Guru ni nikah dengan kakak dia menikah dengan Ibn Hajar Asqalani. Adiknya nikah dengan Badruddin Aini gitu lah. Lebih kurang dah. Jadi dia memula tu Ibn Hajar Asqalani tulis kitab Fathul Bari, lepas tu Badruddin Aini kitab Umdatul Qari gitulah. Nah, jadi dia kritik dah banyak perkara juga. Hafiz Badruddin Aini kritik Ibn Hajar Asqalani. Syarah Sahih Bukhari dah. Alasannya begini, Badruddin Aini tidak setuju dah. Alasannya ialah tajuk sedemikian lebih sesuai terletak dalam kitabul tafsir. Kalau kita nak guna bab ni, alasan sebegitu tak sesuai sini, tapi sesuai untuk bab tafsir. Bab ini pula sedang membicarakan tentang akidah, kata dah, bukan tentang tafsir. Hafiz Al-Aini awal lagi tidak menerima pendapat Hafiz Ibn Hajar bahawa berdasarkan riwayat perkataan babun dibaca dengan bertanwin, dia tak setuju dah. Bagi bila perkataan babun sini, babun di sini seharusnya diberikan apa, tidak diberikan apa-apa baris sekalipun dah. Tak ada baris. Ia dikira sebagai isim mabni. Isim mabni. Mabni ni adalah atas sukun mati. Bab. Mabni atas sukun mati seperti ketika anda menyebut isim-isim tunggal yang lain yang tidak berada dalam suatu susunan ayat. Kata'didil asma' min ghairi tarkibin. Isim-isim tunggal lain tidak berada dalam susunan ayat. Sorry dia tunggal dah. Bagi Al-Aini, maksud Bukhari mengadakan bab ini ialah untuk menolak pendapat golongan Murji'ah. Jadi kita kena ingat Bukhari ni tak pegang Murji'ah, liberal sama itulah. Jadi kalau apa-apa bicara bab iman ni kena ingat nombor satu sekali lawan liberal lah. Golongan Murji'ah yang menganggap amalan adalah sesuatu yang tidak penting dalam kehidupan beragama. Tu maksudnya nak lawan pendapat liberal lah, golongan Islam liberal. Antara hujah beliau ialah menguatkan dakwaannya lagi ialah ayat tersebut merupakan salah satu ayat Quran yang terakhir diturunkan menurut satu riwayat daripada Anas radhiyallahu akhirun man nazala minal Qur'anah. Jadi benda ayat terakhir lah daripada ayat Quran turun. Sedangkan hadis di atas lebih awal dari sudut tarikh urutnya kalau nak kira kan. Hadis tu awal lagi daripada ayat Quran turun. Bagaimana ayat yang turun lebih akhir dapat ditafsirkan oleh hadis yang lebih awal urutnya? Macam mana kata ya? Ayat akhir nak tafsir hadis yang awal dah. Kemungkinan yang timbulkan oleh beliau itu bagaimanapun telah dijawab oleh para ulama hadis kemudian. Menurut mereka tidak semestinya tafsiran ayat-ayat hanya harus berada dalam bab tafsir saja. Tafsiran ayat yang berkaitan dengan akidah tidak ada salahnya kalau disebutkan dalam bab akidah. Jadi tafsiran ni memanglah bab tafsir tu memanglah bab tafsir, tapi bab lain pun ada juga tafsir ayat Quran dan bab akidah pun dah. Itulah dilakukan oleh Bukhari tersebut dah.
Begitu juga dengan tarikh nuzul, tarikh turun ayat Quran atau tarikh wurud, tarikhnya berlakunya hadis tersebut. Tidak semestinya hadis yang terdahulu urutnya tidak boleh mentafsirkan ayat terkemudian turunnya. Lewat nuzulnya. Kadang-kadang ayat Quran tu lewat, tapi hadis ni ayat awal lagi, jadi boleh tafsir juga ayat Quran tersebut. Boleh juga ulama kata. Habis tu cerita tentang bab ni. Bahasa bab dia dah. Okay, maka jika mereka bertaubat, mendirikan solat dan memberikan zakat, biarkanlah mereka. Kalau mereka taubat, solat, bayar zakat, biarlah. Jangan nak kacau, jangan nak igat, jangan nak dera, jangan nak khianat lah. Okay, contoh bab. Contoh tajuk bab yang menggunakan ayat Al-Quran. Jadi tajuk bab ni guna ayat Quran dah. Kali ini Imam Bukhari membawakan tajuk bab beliau dengan menggunakan ayat Al-Quran. Kadang-kadang di tempat yang lain, beliau menggunakan petikan hadis sebagai tajuk babnya. Kadang petikan hadis tu tak sahih. Tak sampai syarat dia pada, tak sahih pada dah. Tapi, ni guna ayat Quran tu. Sebagai tajuk bab. Seperti yang terdapat pada bab yang ke-16 sebelum ini, Imam Bukhari tidak akan meletakkan sesebuah tajuk, melainkan dalamnya tersimpan maksudnya tersendiri. Jadi ada maksud belaka. Jadi Imam Bukhari, dia tidak biar berbahasa saja, mesti ada sebab yang mendalam lah. Dia berubah tajuk bab. Dan dia guna ayat Quran pula sini. Antara maksud Imam Bukhari membawa ke ayat Quran di atas sebagai tajuk bab kepada hadis yang tersebut di bawahnya ialah tajuk bab tu guna ayat Quran, lepas tu ada hadis lepas tu. Sebab apa dia guna ayat Quran? Pertama, beliau hendak membuktikan adanya kesesuaian munasabah di antara ayat Quran tersebut dengan hadis bab. Jadi ada keserasian, kesesuaian lah munasabah ni. Hadis tu dengan ayat Quran lah. Ini kerana sekali pandang seolah-olah tiada perkaitan di antara keduanya. Kalau tengok dengan mata tak celik, dengan tak cerah cara mikir, tak nampak lah kaitan lah. Ayat Quran tersebut menceritakan tentang taubat. Sedangkan hadisnya pula tentang perintah berberangi golongan kafir harbi. Hadis cerita pergaulan kafir harbi. Ayat Quran tentang taubat. Macam mana nak serasinya? Tapi jika diteliti dengan saksama, dengan penuh perhatian, dengan otak yang bijak, dengan perhati molek-molek, akan kelihatanlah kepada anda betapa rapatnya perkaitan. Betapa sesuainya di antara kedua-dua ayat Quran dan hadis tersebut. Mari kita analisa perkaitan dan kesesuaian antara ayat dalam tajuk bab, ayat Quran dalam tajuk bab tersebut dengan hadis di bawahnya, di bawah bab ini yang hendak dibuktikan perkaitannya oleh Bukhari. Sekali tengok memang tak nampak dah Imam Bukhari, dia tidak direct to the point dah. Dia nak orang cerdik-cerdik baca kitab dia. Jadi kena fikir molek apa kaitan dia dah. Sebenarnya memang ada kaitan dah. Firman Allah yang bermaksud, maka jika mereka bertaubat, perbuatan taubat kembali kepada Tuhan. Yang disebutkan dalam ayat Quran, bagi orang-orang kafir adalah dengan kembali kepada Islam. Atau mengucapkan dua kalimah syahadah. Cara kafir nak taubat, kena masuk Islam dah. Kena mengucap dua kalimah syahadah. Cara dia taubat dah. Jadi ia bersesuaian dengan hadis yang ke-25 di atas, yang memerintahkan baginda untuk memerangi orang kafir harbi. Sehingga mereka mengucapkan dua kalimah syahadah. Orang kafir perang orang Islam dipanggil kafir harbi dah. Jadi dia kena mengucap dua kalimah syahadah baru berhenti perang. Mendirikan salat dan menunaikan zakat. Lepas tu dah. Bukan taubat saja. Ada mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kalau sah ini tidak ada perbezaannya dengan hadis yang turut mensyaratkan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Tak cukup dengan mengucap saja, kena salat dengan tunaikan zakat dah. Okay, biarkanlah mereka pula dah. Klausa ini menegaskan apabila seseorang itu sudah memeluk Islam atau mengucapkan dua kalimah syahadah, mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka dia tidak boleh diganggu gugat lagi. Tak boleh dikacau lagi dah. Nak perang dia, nak khianat dia tak boleh lah. Apabila dia mengucap dua kalimah syahadah, solat dan menunaikan zakat. Malah pemerintah Islam bertanggungjawab melindungi dan menjamin keselamatannya. Bahagian ini juga tiada bezanya dengan hadis yang ke-25. Dah. Sebelum ni kerana ia juga menyatakan apabila mereka melakukan mengucapkan dua kalimah syahadat, mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka terpeliharalah darah-darah dan harta benda mereka daripadaku. Kesimpulannya, ayat Quran yang dijadikan sebagai tajuk bab oleh Imam Bukhari
Dan hadis babnya tidak mempunyai sebarang perbezaan dari sudut maksudnya, hanya lafaz-lafaznya sahaja yang berbeza tapi maksudnya sama saja. Pendapat kedua, poin kedua lah, cara pandang, sudut pandang yang kedua. Imam Bukhari ingin membuktikan di sini bahawa sama ada Al-Quran maupun hadis kedua-duanya dengan tegas menyatakan orang kafir, yakni kafir Harbi, yang terselamat. Darah dan harta bendanya bukanlah orang yang hanya mengucapkan dua kalimah syahadah saja, bukan mengucap saja dah. Dah. Sebaliknya mereka mestilah terdiri daripada golongan yang bersembahyang dan menunaikan zakat. Ada syarat tambahan tak ada lagi. Mengucap dia kena tengok semaya ke tak atau tunai zakat ke. Ini berarti Islam itu bukan hanya pada pengakuan lidahnya sahaja, tetapi haruslah dibuktikan dengan perbuatan dan amalan. Inilah maksud yang dikehendaki Imam Bukhari dalam menolak dan menangkis dakwaan golongan Murji'ah, golongan liberal lah, Islam liberal lah. Bukan liberal biasa lah, maksud Islam liberal. Dan Karramiyah yang memisahkan antara iman dan amalan pada beriman dari hati, tak semaya tak apa, tak aurat tak apa, bukan itulah. Jadi nak lawi hak ni lah. Tak semaya bel tak apa, tak ni jenis orang Murji'ah, liberal lah, Islam liberal. Kerana tindakan itu jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Golongan Murji'ah, kalau kita nak fikir lagi, Islam liberal lah, golongan Murji'ah dan Karramiyah yang memisahkan antara iman dan amalan mungkin sudah lenyap dari pandangan mata kasar pada zaman sekali kalau kita nak kata betul-betul macam Murji'ah, Karramiyah lah ni. Tetapi pegangan mereka sebenarnya masih belum lenyap kerana masih kedapatan umat Islam yang memandang remeh, malah jelas melanggar hukum-hukum syariat dengan menganggap iman mereka sudah mencukupi semata-mata dengan mereka mengaku sebagai orang Islam saja rasa cukup dah. Contohnya setengah-setengah negara umat Islam seperti Indonesia dan lain-lain. Perkahwinan campur antara agama masih diamalkan di industri apa, India apa ada tak? Indonesia apa ada. Di India pula misalnya beberapa ramai golongan artis Muslim lah, yang kata dia Islam Muslim, yang memilih pasangan hidup mereka, rakan-rakan artis mereka di kalangan penganut-penganut agama Hindu dan lain-lain lah. Dia nikah tapi bini dia tu orang Hindu dah. Sedangkan Al-Quran dengan jelas melarangnya melalui firman Allah Ta'ala. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَنْتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَأَلَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Bermaksud dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman memeluk agama Islam. Sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan Islam dengan lelaki kafir musyrik sebelum mereka beriman, yakni memeluk agama Islam. Sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke syurga dan keampunan dengan izinnya. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, keterangan-keterangan hukumnya kepada umat manusia supaya mereka dapat mengambil pelajaran daripadanya. Surah Al-Baqarah ayat 221. Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin fantahinuhun Allahu a'lam biimanihim fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Bermaksud, wahai orang yang beriman, apabila orang-orang perempuan yang mengaku beriman datang berhijrah kepada kamu, maka ujilah iman mereka. Allah lebih mengetahui akan iman mereka. Dengan demikian, sekiranya kamu mengetahui bahawa mereka beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang kafir itu sebagai isteri, dan orang kafir itu pula tidak halal bagi mereka sebagai suami
Dan berilah kepada suami-suami yang kafir itu apa yang mereka telah belanjakan. Dan tidaklah menjadi salah kamu berkahwin dengan mereka, yakni perempuan-perempuan yang beriman, yang berhijrah itu. Bila kamu beri kepada mereka mas kahwinnya, dan janganlah kamu, wahai orang Islam, tetap berpegang kepada akad perkahwinan kamu dengan perempuan-perempuan yang kekal dalam keadaan kafir. Dan mintalah balik mas kahwin yang kamu telah berikan, dan biarkanlah mereka. Pada suami-suami yang kafir, itu meminta balik apa yang mereka telah belanjakan. Demikianlah hukum Allah. Dia hukumkan di antara kamu dengan adil, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah Al-Mumtahanah ayat 10. Jadi cerita terang jelas dalam Quran larangan kahwin antara orang Islam dengan orang kafir. Tak kira lelaki dengan orang kafir ataupun orang Islam, perempuan Islam dengan orang lelaki kafir. Dia semua ni tak boleh lah. Ahli kitab dia tak ceritalah yakni ada ahli kitab, tapi nak nyebut ini secara umumnya tak boleh dah. Dah jadi kalau hak buat lagi tu di India ke di Indonesia ke tak. Sekali Kristian sekali Islam tu panggil Islam liberal lah tu. Islam murji'ah lah, kira murji'ah. Rujuk lihat Fathul Bari jilid 1 muka 175, Umdatul Qari jilid 1 muka 177 hingga 178, Irsyadus Sari jilid 1 muka 165, Al-Bab wa Tarajim jilid 1 muka 362 hingga 363, Syarah Ibn Battal jilid 1 muka 76 hingga 77, Kashful Bari jilid 2 muka 131 hingga 133, Nasrul Bari jilid 1 muka 262 hingga 263, Tulfatul Qari jilid 1 muka 234. Tu baru kita kata cerita bicara bab tajuk bab ni. Habis dah. Cerita panjang-panjang tu baru tajuk bab ni. Jika mereka bertabat, mendirikan salat dan memberikan zakat, biarkanlah mereka. Panjang pemain perbincangan dia tentang tajuk bab baru dah. Kita baru nak masuk hadis. Hadis yang ke-25 dah. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Lihat atraf hadis yang sama lah. Lepas dia sama, hadis ke-25. Hadis yang sama dengan hadis 25 ini pada hadis 392, 1399, 2946, 1924 dan 7284. Ya, terjemahannya. Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi meriwayatkan pada kami, katanya Abu Rah Al-Harami bin Umarah meriwayatkan kepada kami. Katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami daripada Waqid bin Muhammad katanya, aku mendengar ayahku yakni Muhammad meriwayatkan kepada Ibnu Umar daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Jika mereka akan melakukan demikian, maka mereka mana dah panjang lagi. Panjang ni. Maka mereka telah melihara darah dan harta benda mereka daripada kecuali dengan hak Islam. Soal hati mereka itu terserahlah kepada Allah. Berhabis hadis dah. Barulah kita pergi syarah satu-satu dah. Perawi ke syarah maksud hadis dah. Tadi baru terjemah hadis. Okay. Jadi Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi meriwayatkan kepada kami, katanya Abu Rah Al-Harami bin Umarah. Siapa dia Abu Rah Al-Harami bin Umarah ni? Bila datang Abu Rah Al-Harami bin Umarah, beliau ialah Al-Harami bin Umarah bin Nabit atau Sabit Al-Ataki Al-Basri. Abu Rah itu adalah kunyah Al-Harami. Abu Rah tu kunyah dia dah. Nama dia Al-Harami, dia Abu Rah tu kunyah dia dah. Kunyah Nabit atau Sabit Datuk Al-Harami pula ialah Abu Hafsah. Kunyah Datuk dia dah. Al-Harami adalah bentuk isim mansub, kata nama yang di akhirnya ada ya nisbah Al-Harami lah.
Begitu memang nama sebenarnya dah. Sekali nama tepat dah ni ataupun nama nisbah dah. Orang Malaysia, ke apa ni dak nama dia sendiri dah. Ia bukanlah nisbah kepada tanah haram ataupun lain perkataan, tapi memang nama dia sebenar. Al-Kirmani telah terkeliru teruk berkenaan dengan nama perawi ini. Al-Kirmani Tok Guru hebat syarah hadis pun terkeliru ya. Al-Harami meriwayatkan hadis daripada Syu'bah, Syaddad bin Sa'id, Qurrah bin Khalid As-Sadusi dan lain-lain. Itu Tok Guru dia dah. Ali bin Al-Madini, Ibrahim bin Muhammad bin Ar'arah, Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi, Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri, Muhammad bin Bashar Bundar, Amr bin Ali Al-Fallas, Muhammad bin Abi Bakar Al-Muqaddami dan lain tokoh hadis pula adalah murid-murid beliau. Untuk anak murid pula dah. Yahya bin Ma'in mengatakan Al-Harami adalah perawi yang saduk. Dah, saduk ni tidak tinggi mana. Siqah dan siqah yang rendah dah. Abu Hatim meletakkan Al-Harami setaraf dengan Abdul Samad bin Abdul Waris dan Wahab bin Jarir. Menurut Abu Hatim, Abdul Samad bin Abdul Waris dan Wahab bin Jarir adalah perawi saduk dan boleh terima hadisnya. Ini Hibban dan Ad-Daruqutni telah pula menyebutkan Al-Harami sebagai perawi yang siqah. Dia tinggi lagi, siqah ni tinggi lagi daripada saduk ni. Istilah dalam bahasa dalam ilmu hadis lah. Saduk tu sangat dipercayai tapi tidak dah. Siqah lebih dipercayai lagi dah. Jadi saduk tu rendah dah. Ta'dilnya rendah. Hadis-hadisnya terdapat dalam semua kitab-kitab utama hadis kecuali kitab Sunan Tirmizi. Abu Rah Al-Harami meninggal dunia pada tahun 201 Hijrah. Fathul Bari jilid 1/175, Umdatul Qari jilid 1/179, Taqrib at-Tahzib muka 156, Al-Kawakib ad-Darari jilid 1/111, Kashful Bari jilid 2 muka 133 hingga 135. Habis tentang perawi yang pertama Abu Rah Al-Harami bin Umarah. Katanya Abu Rah Al-Harami bin Umarah meriwayatkan pada kami. Katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami daripada Waqid. Waqid bin Muhammad. Siapa dia Waqid bin Muhammad? Beliau ialah Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Adawi Al-Madani. Beliau meriwayatkan hadis daripada Safwan bin Sulaim, Abdullah bin Abi Mulaikah, Muhammad bin Al-Munqadir, Nafi' Maula Ibn Umar, dan ayahnya sendiri Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Syu'bah saudaranya Asim bin Muhammad bin Zaid dan anaknya sendiri Uthman bin Waqid Al-Umari adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Adik-beradik dia dan anak dia dah. Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in dan Abu Hatim mengatakan Waqid perawi yang siqah. Hadisnya terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud dan Sunan Nasa'i. Menurut Khalifah bin Khayyat, Waqid bin Muhammad meninggal dunia selepas tahun 145 Hijrah. Rujuk Umdatul Qari jilid 1/179, Taqrib at-Tahzib muka surat 338, Tabaqat Khalifah muka surat 269, Kashful Bari jilid 2 muka surat 35. Itu perawi yang seterusnya kedua dan ketiga. Katanya aku mendengar ayahku yakni Muhammad. Siapa dia? Ayah dia. Ayah kepada Waqid bin Muhammad ni. Bidata Muhammad bin Zaid. Beliau ialah Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Adawi Al-Madani. Beliau meriwayatkan hadis itu daripada datuknya sendiri yakni Abdullah bin Umar Ibn Umar lah. Selain meriwayatkan daripada datuknya Muhammad bin Zaid juga meriwayatkan hadis daripada Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, Abdullah bin Az-Zubair Ibn Zubair, Abdullah bin Abbas Ibn Abbas dan Abdullah bin Amr bin As Ibn Amr. Jadi Al-Amas, Bashar bin Qidam dan kelima-lima anaknya sendiri iaitu Asim, Waqid, Umar, Abu Bakar dan Zaid adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Imam Abu Zur'ah, Abu Hatim dan Ibn Hibban mengatakan Muhammad bin Zaid perawi yang siqah. Hafiz Ibn Hajar mengatakan hadisnya boleh dijadikan hujah. Semua pengarang kutub sitah menukilkan hadis-hadisnya. Muhammad bin Zaid meninggal dunia pada tahun 110 Hijrah. Rujuk dan lihat Tahzib Al-Kamal jilid 25 muka surat 256 hingga 278. Tahzib Al-Tahzib jilid 9 muka surat 152. Al-Wafi bil Wafayat jilid 3 muka surat 68. Kashful Bari jilid 2 muka surat 235 hingga 236. Habis itu dah. Jadi Muhammad katanya aku mendengar ayahku yakni Muhammad
Wakil Muhammad meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan memerangi manusia sehingga okey, artinya aku diperintahkan dalam hadis tersebut Para ulama sepakat mengatakan apabila Nabi SAW menyebut aku diperintahkan, sudah tentulah yang memerintahkan baginda adalah Allah SWT sendiri. Kalau Nabi kata aku diperintah, maksudnya Allah lah. Jika para sahabat mengatakan aku diperintahkan atau kami diperintah tanpa menyebutkan siapakah orang yang memerintahkan itu, maka ia bermaksud perintah itu datangnya daripada Nabi SAW. Kalau Nabi sebut aku diperintah, maksudnya Allah. Kalau sahabat sebut aku diperintah, maksudnya Nabi suruh nak gitulah. Hadis begini dalam istilah ilmu hadis dikenali sebagai mauquf fi hukmil marfu'. Hadis yang meskipun zahirnya terhenti pada sahabat, tetapi pada hakikatnya ia semestinya berpunca daripada Rasulullah SAW juga. Jika para tabi'in mula mengatakan aku diperintahkan atau kami diperintah tanpa menyebutkan siapakah orang yang memerintahkan itu, maka perintah tersebut tidak boleh dipastikan sama ada datangnya daripada seseorang sahabat atau mungkin daripada tabi'in yang lain. Dalil yang lain diperlukan untuk menentukan siapakah ia dah. Habis itu. Lepas tu Rasulullah SAW bersabda, aku diperintah memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan. Jadi malaikat Allah. Jadi siapa dia manusia pula? Manusia diperintahkan Allah supaya diperangi nabinya. Manusia diperintahkan supaya diperangi itu bukan sekalian manusia. Melainkan orang kafir dan musyrik yang jelas sangat permusuhannya dengan orang-orang Islam, atau dengan kata lain kafir harbi yang suruh pergi dah. Mereka sahaja sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah atau Rasulnya supaya diperangi. Antara buktinya adalah hadis Nasa'i berikut, umirtu an uqatilal musyrikin. Bermaksud aku diperintah supaya memerangi orang musyrikin. Hadis Muslim berikut juga menunjukkan perkara yang sama. Ma wahadallah wa kafara bima ya'budu min dunillah haruma ma lahu wa damahu wa sabu 'ala Allah. Bermaksud orang yang mengesahkan Allah dan kufur terhadap apa-apa yang disembah selain Allah, haram harta benda dan darahnya. Soal hati mereka itu terserahlah kepada Allah. Itu masuk manusia dalam hadis tersebut. Jadi apa yang suruh memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan solat dan menunaikan zakat mendirikan solat dah. Makna mendirikan solat tersebut dalam hadis tersebut antara makna mendirikan solat yang disebutkan oleh para ulama ialah pertama, mendirikan sembahyang dengan cukup rukun dan syaratnya. Sembahyang ikut cukup rukun dan syaratnya. Yang kedua, baru mendirikan sembahyang. Yang kedua, menunaikan sembahyang dengan cukup rukun dan syaratnya secara berkekalan dan berterusan. Yang ketiga, masuk mendirikan sembahyang. Menunaikan sembahyang tanpa rasa jemu dan tanpa rasa malas, di samping sentiasa berusaha untuk menyempurnakan sembahyang. Masuk mendirikan sembahyang juga. Yang keempatnya, mengerjakan sembahyang difardukan dengan sebaik mungkin. Rangkai kata mendirikan sembahyang tersebut dalam hadis ini tidak bererti sembahyang itu hanya harus dikerjakan dalam keadaan berdiri sahaja, atau perbuatan sembahyang itu hanya dalam bentuk berdiri sahaja. Bukan itulah maksudnya. Penggunaan rangkai kata mendirikan sembahyang sebenarnya adalah berdasarkan satu kaedah majaz mursal. Panggil ni kaedah dalam bahasa Arab panggil majaz mursal dalam ilmu balaghah ni. Kaedah itu ialah itlaqul juz'i wa izalatul kulli. Maksudnya menyebutkan satu bahagian saja daripada suatu benda atau perkara, padahal yang dimaksudkan ialah kesemua sekali benda atau perkara itu. Ayat berdiri, mendirikan sembahyang macam berdiri tapi maksudnya untuk semua sembahyang dah. Dah. Mendirikan sembahyang maksudnya untuk semua sembahyang. Adakah dihukum bunuh orang yang meninggalkan sembahyang? Setengah ulama menyimpulkan hukum bunuh terhadap orang-orang yang meninggalkan sembahyang daripada hadis juga. Ada orang berhujah dengan hadis ni, hukum bunuh orang tinggal sembahyang. Sama ada kerana mereka telah menjadi murtad dengan sebab meninggalkan sembahyang atau kerana adanya hukuman had, itu dibunuh. Dibunuh hukum hudud. Hukum hudud ke hukum murtad.
Jika tetap tidak mahu bersemayang setelah dinasihati atau dera mengikut mazhab kita, bukan hukum murtad tapi hukum had, hukum hudud lah. Walaupun mereka tidak menjadi kafir atau murtad dengan sebab meninggalkan sembahyang itu. Ibn Daqiq Al-Aid membantah kesimpulan dibawa oleh setengah ulama itu dengan alasan dalam hadis ini tidak tersebut perkataan qatala bunuh. Untuk disimpulkan hukum bunuh daripadanya dah, memeranginya dah. Tapi bukan qatala. Yang ada ialah perkataan uqatilah dah. Ia berpunca daripada perkataan qitalun dan muqatalatun. Memerangi, melawan, menghalang, menyekat dan sebagainya dah. Kata beliau, لا يلزم من إباحة المقاتلة عليها إباحة القتل عليها لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين ولا كذا القتل. Bermaksud tidak semestinya apabila ada keharusan muqatalah, memerangi. Kerana meninggalkan sembahyang ada juga keharusan membunuh al-qatl. Kerana meninggalkan sembahyang. Ini kerana dalam perkataan qitalun dan muqatalatun itu terkandung makna perlawanan di antara dua pihak. Maksudnya perang lah. Saling berlawan. Bukan maksudnya seorang je bunuh. Tidak begitu keadaannya dengan perkataan al-qatlu. Qatlu ni dia seorang bunuh orang lain, tak khabar kena bunuh. Tak ada lawan apa. Bunuh ni kot. Imam Bahaqi pun menukilkan pendapat Imam Syafi'i bahawa beliau ada berkata laisal qital minal qatli bisabilin faqad yahillu qitalu rajuli wala yahillu qatlahu. Bermaksud qital tiada kena mengena langsung dengan qatl, pembunuhan. Kadang-kadang kita harus memerangi seorang tapi tidak harus pula kita membunuhnya. Perang ni belum tentu maksud bunuh. Memerangi ni kadang-kadang kita igak. Lawan-lawan kita igak dan maksud dia jaga, tidak mesti itu bunuh dia. Jadi dia kata memerangi itu bukan maksud hukum bunuh. Jadi itulah yang disebut oleh Imam Bahaqi dia. Mudaqid al-Aid. Dalil tentang orang yang meninggalkan sembahyang tidak dihukum bunuh. Perkataan kita telah digunakan oleh Rasulullah SAW sendiri dalam sekian banyak hadisnya, tetapi tidak pula ia memberi erti membunuh sama sekali. Sebagai contoh, lihat sajalah dua hadis berikut ini. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Sa'ad, "Aqitalan ay Sa'dun inni la'utiya ar-rajul." Maksudnya, engkau hendak melawankah, wahai Sa'ad? Sesungguhnya aku hendak memberikan pada orang itu. Hadis riwayat Muslim. Perkataan kita dalam hadis ini langsung tidak sesuai dipakai dengan makna membunuhnya. Maksudnya melawan, bukan bunuh. Ya qitalan lah. Apakah engkau hendak melawan? Dah. Engkau hendak melawankah, wahai Sa'ad? Melawan. Dah, bukan bunuh lah, qitalan. Okey, yang dua, hadis kedua. Abu Sa'id Al-Khudri merayakan katanya, Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Bermaksud aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu bersembahyang dengan menjadikan sesuatu sebagai seterahnya, penghadangnya. Lepas sembahyang dia ada penghadang dia lah, dia kau gapo kau dak. Dari dilintasi oleh orang dah masa sembahyang. Maka jika ada siapa yang mahu melintas di hadapannya antara dia dengan seterah tu, dia hendaklah menghalangnya dah. Jadi sini dia guna apa? Fal yida' fi huda. Jadi menghalangnya. Maka dia mahu melintas juga, maka hendaklah dihalangnya lagi dengan lebih keras. Kerana orang yang hendak melintas juga itu walaupun telah dihalang sebenarnya adalah syaitan. Hadis Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, Abu Daud dan lain-lain. Jadi situ kata fa in aba falyuqatilhu fa inna ma huwa syaitan. Jadi falyuqatilhu tu bukan maksud bunuh dah. Maksudnya dah dihalangnya lagi dengan lebih keras lah. Bukan maksud bunuh tu dah. Dalam hadis ini juga perkataan falyuqatilhu tidak harus dipakai dengan erti membunuh lah. Walaupun maksud asal membunuh lah. Jadi jadi kena belajar dalil lah bahasa Arab nak terjemuh pun. Tidak kita masuk lalu depan aku bunuh faluqatul perang aku bunuh. Tapi maksud dia tidak tak siapa bunuh lah. Nolak dengan lebih keras. Orang yang meninggalkan sembahyang tidak menjadi kafir dan murtad. Ia juga tidak dikenakan hukuman bunuh. Orang yang meninggalkan sembahyang pula tidaklah menjadi kafir dan murtad terus. Ia juga tidak dikenakan hukuman had, hukuman bunuh seperti disimpulkan oleh setengah ulama daripada hadis ni. Bukan hadis ni lah kalau buat hujah hukum bunuh pula.
Antara hadis yang membuktikan orang yang meninggalkan sembahyang itu tidak kafir dan murtad ialah hadis berikut ini, iaitu hadis Ubadah bin As-Samit meriwayatkan katanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khamsun salawatin. Faman ja. Kita tak baca mana dia. Tak nampak mana tak. Jadi ada Jadi dia kata dah. Kita terjemah ini. Maksudnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah mewajibkan 5 sembahyang ke atas hamba-hambanya. Siapa yang mengerjakannya, tidak mensia-siakannya dan tidak juga meremehkannya, Allah jamin akan masuknya ke dalam syurga. Siapa yang tidak mengerjakan sembahyang pula, tiada jaminan untuknya di sisi Allah. Keadaannya terpulang kepada Allah, sama ada akan menyiksanya atau memasukkannya ke dalam syurga. Masuk neraka atau masuk syurga lah. Riwayat Malik, Abu Ibn Abi Syaibah, Abdul Razak, Sa'id Ibn Mansur, Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Darimi, Ibn Majah, Ibn Hibban dan lain-lain. Hadis sahih dah. Jadi hadis ni cerita kalau tak sembahyang, tak ada perjanjian dengan Allah, ikut Allah nak masuk neraka ke masuk syurga. Maksudnya mesti kafir lagi lah. Di sini menunjukkan kedudukan orang yang meninggalkan sembahyang itu bergantung kepada masyiah, yakni kehendak Allah. Apa artinya Allah masuknya ke dalam syurga jika itulah menjadi kafir atau murtad kerana meninggalkan sembahyang? Bukankah syurga itu diharamkan pada orang kafir? Antara dalil yang membuktikan orang yang meninggalkan sembahyang itu tidak dikenakan hukuman had, hukum bunuh pula ialah hadis berikut ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan katanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damun mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah anni rasulullah illa bi ihdas salasin an-nafsu bin nafsi was-sayyibu biz-zani wal mariqu min ad-din at-tariqu lil jamaah. Maksudnya Rasulullah bersabda tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa aku adalah utusan Allah, melainkan dengan ia melakukan salah satu daripada 3 perkara ini. Pertama, membunuh orang. Kedua, berzina padahal telah mustanah, telah nikah ke apalah. Ketiga, keluar agama dengan meninggalkan jamaah. Hadis Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmizi, Ibn Majah dan lain-lain. Hadis ini menyebutkan hanya ada 3 keadaan sahaja di mana seorang muslim itu halal dibunuh. Tidak termasuk dalam hadis tersebut orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi gitulah perbahasan panjang lah. Jadi Syekh ni mana aslinya kata tak siapa hukum bunuh lah. Gitulah. Panjang perbahasan tentang sembahyang ni. Lepas tu menunaikan zakat dah. Dah menunaikan zakat. Lepas sembahyang menunaikan zakat. Mana? Adalah apakah mengucapkan 2 kalimat syahadah, bersemayam dan berzakat sahaja sudah melepaskan seorang daripada perintah supaya diperangi? Kemusyrikan timbul kerana perintah itu zahirnya terhenti setakat 2-3 perkara yang tersebut dalam hadis itu sahaja, iaitu mengucap 2 kalimat syahadah, bersemayam dan berzakat. Bila 3 perkara ini dilaksanakan, seolah-olahnya tidak ada lagi perintah Allah yang lain. Walaupun dengan meninggalkan ajaran-ajaran dan tuntutan agama Islam yang lain, darah dan harta benda seorang yang melaksanakan 3 perkara itu sahaja sudah dijamin terpelihara daripada tindakan dan hukuman pihak pemerintah Islam. Ia tidak boleh diganggu-gugat lagi selepas itu. Kalau kita tengok zahir hadis itulah. Jawapan kepada kemusyrikan ini ialah di bawah kesaksian terhadap kerasulan Muhammad SAW sudah pun termasuk membenarkan segala apa ajaran yang dibawa oleh baginda semua sekali. Dan kita kata kita mengucap, kita mengaku ikut Nabi Muhammad, bukanlah semuanya biasa saja. Semua ajaran Islam itu kita terima belaka. Jadi tidak timbul soal menafikan ajaran-ajaran Islam yang lain selain 3 perkara tersebut dalam hadis tersebut. Justru Islam seseorang itu baru dikira sah apabila ia secara umumnya menerima dan membenarkan semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Maksud hadis ini sebenarnya ialah aku diperintah supaya memerangi manusia sehingga mereka memeluk agama Islam sepenuhnya. Setelah memeluk agama Islam, sepenuhnya terpeliharalah darah dan harta benda mereka. Jadi banyak lagi lah tuntutan Islam lain. Termasuklah jangan bunuh orang lain. Jadi kalau dia bunuh orang lain, tetap lawan Islam. Hukum bunuh lah. Kisah sudah dah. Okey, habis itu cerita tentang zakat dah.
Lepas tu tentang zakat. Jika mereka melakukan yang demikian, maka mereka telah melihara darah dan harta benda mereka daripadaku, kecuali dengan hak Islam lah. So hati mereka itu serahlah kepada Allah SWT dah. Itu hadis lah, habislah hadis. Okey, terakhirnya perbahasannya perselisihan Abu Bakar dan Umar tentang golongan yang enggan mengeluarkan zakat. Hadis ke-25 ini juga dapat memberikan pencerahan berkenaan dengan peristiwa perselisihan pendapat yang berlaku di antara Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apabila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu mengeluarkan perintah untuk memerangi golongan yang tidak mengeluarkan zakat di permulaan pemerintahan beliau, Sayyidina Umar radhiyallahu yang pada mulanya tidak bersetuju mempersoalkan tindakan beliau itu dengan alasan golongan tersebut masih mengucap dua kalimah syahadah. Tak boleh pergi lah sebab yang mengucap dua kalimah syahadah dah. Bagaimana darah mereka boleh tumpahkan, kata Umar. Kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah asama minni ma lahu wa nafsuhu illa bihaqqi wa hisabu 'ala Allah. Maksudnya, bagaimana engkau akan memerangi mereka sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Apabila mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, maka dia telah menyelamatkan harta dan nyawanya daripadaku melainkan dengan haknya. Soal hati mereka itu terserahlah kepada Allah. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun menjawab, Wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah fa inna az-zakah haqqul mal. Maksudnya, demi Allah, aku tetap akan memerangi orang yang membeza-bezakan antara sembahyang dan zakat, kerana zakat itu hak harta. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu menegaskan beliau tetap akan memerangi orang yang memisahkan antara kefarduan kewajipan sembahyang dan zakat. Di sana terdapat sedikit perbezaan di antara riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu dan riwayat hadis bab, iaitu hadis yang ke-25 di atas ada beza sikit. Riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu tidak menyatakan syarat sembahyang dan zakat, manakala riwayat hadis bab meletakkan juga kedua syarat tersebut, ada sembahyang ada zakat lah. Hadis bab ini diriwayatkan oleh anak Sayyidina Umar sendiri, iaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka timbullah persoalan sekarang, mengapakah Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak mengemukakan hadis itu kepada ayahnya? Mungkin dengan beliau mengemukakan hadis di atas, tidak akan timbullah terus ketegangan dan perselisihan pendapat di antara ayahnya Umar Al-Khattab tu dengan khalifah semasa itu, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu. Kemiskinan ini telah jawab oleh para ulama dengan mengemukakan beberapa jawapan berikut. Pertama, kemungkinan Ibn Umar radhiyallahu tidak berada di tempat kejadian di mana berlakunya perselisihan pendapat di antara ayahnya Umar Al-Khattab dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu. Yang kedua, boleh jadi juga Ibn Umar berada di tempat berkenaan tetapi beliau terlupa hadis tersebut. Kemungkinan ini agak tidak munasabah dengan kenyataan. Ketiga, hadis Ibn Umar berkenaan dengan orang-orang yang mengingkari kefarduan zakat itu sendiri. Perselisihan pendapat di antara Umar dan Abu Bakar pula berlaku berkenaan dengan orang-orang yang tidak mengingkari kefarduan zakat itu. Mereka semua mentakwilkan kefarduan memberikan zakat kepada pemerintah saja. Takwil lah. Jadi gitulah. Perpecahan umat Islam di peringkat awal pemerintahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu. Perlu diketahui bahawa pada peringkat awal pemerintahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu, umat Islam telah terpecah pada 5 golongan. Demikianlah menurut Imam Al-Khattabi, Ibn Hazm dan Al-Qadiyat. Pertama, golongan yang tetap berpegang teguh dengan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka merupakan golongan majoriti sahabat lah, majoriti umat Islam masa Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, golongan yang masih berpegang dengan keseluruhan ajaran agama Islam, tetapi mereka hanya enggan membayar zakat sahaja. Ini golongan kedua. Ketiga, golongan yang murtad daripada Islam terus dah dan mengikuti nabi-nabi palsu yang lain seperti Musailamah Al-Kazzab, Aswad Al-Ansi, Sijah, Tuhalah dan lain-lain, nabi-nabi palsu lah. Yang keempat, golongan yang murtad daripada Islam dan kembali kepada agama asal atau agama nenek moyang mereka. Ada 4 golongan.
Setengah ulama membahagikan kesemua golongan yang berpecah itu kepada 4 kumpulan sahaja dengan memasukkan golongan keempat ini ke dalam golongan ketiga. Artinya mereka menyatukan golongan murtad pada satu kumpulan sahaja. Ada golongan kelima pula lah. Golongan yang mengambil sikap tunggu dan lihat untuk membuat sebarang keputusan jika Islam masih mampu mengekalkan kuasanya selepas peperangan yang dilancarkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka akan tetap berpegang dengan agama Islam. Sebaliknya jika pengaruh Islam terus tenggelam selepas kewafatan Nabi SAW, mereka tidak akan teragak-agak untuk meninggalkan Islam. Ini golongan munafik ni. Kenapa Umar radhiyallahu anhu pada mulanya berbelah bagi? Terhadap keputusan Abu Bakar hanya hendak memerangi golongan yang tidak mahu membayar zakat. Menurut para ulama, golongan yang dipertahankan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila mereka hendak dijadikan sasaran serangan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah golongan yang kedua, iaitu golongan yang tidak mahu membayar zakat. Malah mereka boleh dikatakan bersepakat tentangnya. Memandangkan golongan-golongan yang lain sudah tidak menjadi isu perselisihan di antara mereka berdua hak murtad ikut Nabi palsu tu memang semua sepakat dah. Kerana kekufuran dan kemurtadan mereka yang jelas lah ikut Nabi palsu kafir lalu dah. Masalahnya tak sebayar zakat saja dah kepada pemerintah dah. Walau bagaimanapun timbul persoalan apabila tindakan Sayyidina Abu Bakar memerangi golongan tidak mahu membayar zakat itu didasari oleh tindakan golongan terbabit menafikan salah satu tiang agama yang utama dan ia termasuk di bawah daruriyat ad-din, asas-asas agama yang paling mendasar dan mustahil tidak diketahui oleh semua penganut agama Islam. Jadi kewajipan asas nah zakat ni nak macam semaya juga. Maka mengapakah keputusan beliau dipertikaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Dah tanya dah. Jawapan kepada persoalan ini ialah golongan yang tidak mahu membayar zakat itu sebenarnya terbahagi pada dua golongan pula. Pertama, golongan yang menafikan langsung kefarduan zakat. Yang kata zakat tak wajib terus dah. Yang kedua, golongan yang tidak menafikan kefarduan zakat. Malah mereka berpendapat selepas kewafatan Rasulullah SAW, zakat tidak wajib lagi diserahkan kepada kerajaan pemerintah. Ia boleh diserahkan sendiri kepada golongan mana yang mereka fikirkan berhak menerimanya. Golongan yang pertama juga tidak menjadi isu perselisihan di antara Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Golongan yang kedua lah sebenarnya yang menjadi isu dia. Golongan ketiga, golongan pertama tadi tolak zakat tu memang kafir dah. Dan masalah kedua ni tak sebayar kepada pemerintah dah. Kerana tindakan mereka juga berpandukan dalil dalam Al-Quran. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Bermaksud ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, bayar zakat lah, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat At-Taubah ayat 3. Jika diperhatikan pada ayat Quran di atas, terbukti Allah menghadapkan bicaranya kepada Nabi Muhammad SAW sahaja secara khusus. Hadis itu seolah Nabi lah doa kau terima zakat dah, agar mengutip zakat daripada umat Islam. Perintah itu khusus ditujukan kepada Rasulullah SAW, bukan pada seluruh umat Islam kalau kira. Ini kerana fi'il kata kerja yang digunakan adalah dalam bentuk mufrad singular lah. Bukan jamak, bukan plural, bukan ramah lah. Jadi bagi mereka zakat tidak wajib diserahkan pada orang lain selain baginda SAW sahaja. Mereka tidak menolak kefarduan zakat dan masih menunaikan zakat, cuma ia ditunaikan sendiri-sendiri kepada asnaf yang mereka rasa layak menerimanya. Sekali lagi, tindakan mereka menimbulkan keraguan apabila mereka masih menganggap zakat itu wajib dikeluarkan dan sememangnya mereka masih menunaikannya lagi. Hanya saja mereka tidak menyerahkannya kepada kerajaan yang memerintah. Jadi apakah alasannya darah mereka boleh dihalalkan begitu sahaja oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu selaku ketua kerajaan pemerintah? Jawapan para ulama terhadap kemusykilan tersebut. Para ulama telah cuba menjawab kemusykilan ini dengan pelbagai jawapan. Antara jawapan yang terbaik adalah seperti berikut. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mempunyai pandangan politik yang lebih jauh dan lebih halus berbanding Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pada peringkat awalnya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri tidak dapat mengesan apa yang terkesan oleh Abu Bakar. Ini kerana pada pandangan beliau, tindakan golongan yang tidak mahu menyerahkan zakat mereka kepada pihak kerajaan
tidak melakukan apa-apa kesalahan menurut syarak pada asasnya, tetapi di sebalik tindakan mereka itu terselindung unsur-unsur subversif. Ada sebenarnya tak sebayar zakat dah. Golongan ini sebenarnya sedang mengambil peluang untuk mengumpulkan pengaruh politik dan kekuatan ekonomi menerusi pengumpulan zakat. Jadi kumpul dia tak payah bayar pada pusat dah. Tujuan sebenar mereka ialah melemahkan kerajaan pusat. Kalau tidak dapat melumpuhkan terus ekonominya, sekalipun dengan tindakan tidak membayarkan zakat pada pusat itu, zakat yang dituntut pemerintah Islam supaya diserahkan padanya itu hanyalah zakat harta yang jelas dapat diaudit. Zakat dituntut supaya diberikan pada pihak pemerintah. Perlu diketahui terlebih dahulu bahawa zakat harta itu sendiri sebenarnya terbahagi pada dua bahagian. Pertama, zakat daripada harta jelas dan dapat diaudit. Amwalul zahirah. Dan yang kedua, zakat dan harta daripada harta yang tidak jelas dan sukar sekali untuk diaudit. Amwalul batinah. Zakat daripada harta yang jelas, contohnya perniagaan, pertanian, peternakan dan sebagainya haruslah diserah kepada kerajaan yang memerintahkan demi mengukuhkan ekonomi ummah. Zakat daripada harta tidak jelas, contohnya zakat fitrah, bolehlah diberikan sendiri oleh pembayar kepada golongan mereka yang mereka rasakan lebih layak menerimanya. Rasulullah SAW telah mengambil zakat atas dasar baginda adalah ketua kerajaan, bukannya atas dasar individu semata-mata. Jika golongan subversif ini terus menolak kefarduan zakat secara terang-terangan, tentulah mereka akan dilabel sebagai golongan murtad. Dengan itu, pihak pemerintah akan mempunyai alasan untuk mengisytiharkan peran terhadap mereka terusnya. Langkah bijak difikirkan mereka dalam menghadapi situasi pada ketika itu ialah mengumpulkan kekuatan untuk memberontak terhadap kerajaan Islam dengan berpura-pura Islam lagi, sambil mengumpulkan dana secara senyap-senyap menerusi pengumpulan harta-harta zakat yang tidak mereka serahkan pada pihak pemerintah kerajaan di bawah pimpinan pusat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengambil keputusan untuk memerangi mereka kerana bagi beliau golongan yang berselindung di sebalik tindakan leceh itu pada hakikatnya adalah golongan pemberontak yang mesti diperangi berdasarkan ayat faqatil lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Bermaksud maka perangilah puak yang memberontak itu sehinggalah ia kembali mematuhi perintah Allah surah Al-Hujurat ayat ke-9. Inilah alasannya mengapa Sayyidina Abu Bakar bertekad untuk memerangi golongan tersebut sehingga tegas beliau kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Bermaksud demi Allah, jika mereka enggan memberikan igal, yang pengikat kaki unta yang mereka sentiasa berikan pada Rasulullah SAW dahulu, pasti akan aku perangi mereka. Kerananya hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Hibban, Al-Bazar dan lain-lain. Akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akur dengan ketegasan beliau, ketegasan Abu Bakar ni. Setelah menyadari kebenaran di sebalik tindakan beliau itu, kata Umar radhiyallahu anhu, fa wallahi ma huwa illa an ra'aitullaha qad syaraha sadra Abi Bakr lil qitali qala fa'araftu annahu al-haq. Bermaksud demi Allah, tidak lain kecuali aku melihat Allah telah melapangkan hati Abu Bakar untuk memerangi mereka dan aku tahu bahawa ia adalah benar. Abu Bakar adalah benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada satu lagi kemusykilan kerana terdapat sebahagian ulama berpendapat walaupun zakat termasuk dalam daruriyat ad-din yang tidak diketahui hukumnya oleh setiap orang Islam dan menolaknya secara terang-terangan boleh membawa kepada kekufuran, malah boleh diperangi. Tapi situasi ketika itu boleh mengandaikan bahawa bukan semua asas-asas agama diketahui oleh semua umat Islam, terutamanya golongan yang baru memeluk Islam dan berada jauh di pedalaman atau dari pusat pemerintah Islam. Bukankah terdapat banyak juga hukum-hukum yang telah dimansuhkan tetapi terbukti tidak diketahui oleh semua sahabat, apalagi oleh orang-orang yang baru memeluk Islam. Inilah difikirkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila beliau berkeberatan pada mulanya untuk menerima pandangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang bertekad hendak melancarkan perang terhadap mereka dengan segera. Golongan zimmi ialah orang kafir yang berada di bawah pemerintah Islam dan menyatakan tak setia kepada kerajaan pemerintah, manakala kafir muahid pula ialah golongan kafir yang tidak berada di bawah naungan pemerintah Islam dan tidak menyatakan tak setia kepada kerajaan Islam, tetapi mereka ada mengikat perjanjian damai dengan kerajaan Islam. Kedua-dua golongan tersebut diiktiraf oleh Islam.
Nah, jadi orang kafir dekat je Islam, kafir zimmi lah, tak boleh kata kafir habis kecuali mereka memerontak dah. Adakah kafir zimmi dan muahid juga termasuk dalam umum hadis di atas? Golongan zimmi ialah orang kafir berada di bawah pemerintah Islam dan menyatakan taat setia kepada kerajaan yang memerintah. Manakala kafir muahid pula ialah golongan kafir. Golongan kafir yang tidak berada di bawah naungan pemerintah Islam dan tidak menyatakan taat setia kepada kerajaan Islam. Tetapi mereka ada mengikat perjanjian damai dengan kerajaan Islam. Kedua-dua golongan tersebut diiktiraf oleh Islam. Adakah mereka juga termasuk dalam keumuman hadis di atas yang memerintahkan supaya diperangi sehingga mereka memeluk agama Islam? Sedangkan sejarah pemerintah Islam menyaksikan mereka hidup aman di bawah naungan kerajaan Islam. Bermacam-macam jawapan yang telah diberikan oleh para ulama. Kepada persoalan di atas di bawah ini dikemukakan 6 sahaja daripadanya. Pertama, kita ni kat mana ni? Apa panjang lagi ni? Ingat sudah dah. Saya kena berhenti dekat ni. Kita pasal kita bab zakat lah sekali masuk pada kafir zimmi ke apa dah. Tak apalah, kita berhenti sekat ni tentang kafir zimmi dan muahid termasuk dalam umum ayat ni dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.